Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Rabu 8 November 2023 bersama saya Nur Zamri. Dan untuk mendapatkan sumber berita yang benar, tepat dan sahih, anda boleh mengikuti media sosial rasmi kami seperti di aplikasi Facebook, Instagram, aplikasi X, YouTube dan TikTok dengan carian Berita RTM. Baik saudara, kita mulakan dengan segmen Sahih. 410.59 juta SMS tidak diminta disekat dari Januari hingga September lalu. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nii Ching berkata, penipuan dalam talian menjadi insiden keselamatan cyber tertinggi dilaporkan Pusat Tindak Balas Insiden Cyber, Cyber 999, Kendalian Cyber Security Malaysia, CSM. Dan menurut beliau, sebanyak 3,087 daripada 4,898 insiden yang diterima pada Januari hingga Oktober adalah berkaitan penipuan dalam talian. Ini adalah usaha untuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC supaya penipuan dalam talian sama ada dalam bentuk laman web atau akaun social media disekat. Sebanyak 4,013 penurunan akaun dan juga kandungan berunsur penipuan telah ditutup selain 1,764 laman sesawang palsu untuk penipuan pemancingan maklumat phishing juga telah disekat. Baik, beralih pula kepada kenyataan Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nii Ching mengenai penafian 5G bahayakan kesihatan. Benarkah itu? Mari kita saksikan penjelasan YB Teo Nii Ching. Malaysia langgar international law yang bila-bila saja boleh mengancam negara kita. Betul ke 5G memang membahayakan kesihatan kita? Sebenarnya setakat ini memang tak ada apa-apa bukti pun yang boleh menyatakan bahawa 5G membahayakan kesihatan kita. Dan di Malaysia, spektrum yang kita guna pakai untuk teknologi 5G adalah 28 GHz. Sama je untuk Singapura dan juga South Korea. Jadi kalau kita nak cakap bahawa 5G di Malaysia ini membahayakan kesihatan, saya rasa itu adalah satu tuduhan tanpa bukti. Dan bukan itu sahaja, jangan risau tuan-tuan dan puan-puan. Di bawah Belanjawan 2024, PMX kita telah memperuntukkan 60 juta ringgit. 60 juta ringgit untuklah wujudkan satu rangka kerja pengujian keselamatan cyber 5G untuk memastikan bahawa 5G ini adalah selamat untuk kita guna. Tidak pasti, jangan kongsi. Saudara, polis sahkan kejadian culik yang tular baru-baru ini tidak benar. Menurut Ketua Polis Daerah Sepang Assistant Commissioner Wan Kamrul Azran Wan Yusof, kes itu sebaliknya merupakan kes melarikan diri daripada pemeriksaan polis di Sepang Putra, Sungai Pelik, Sepang pada 31 Oktober lepas dan pihaknya menerima laporan pukul 9.30 pagi berkaitan sebuah kereta mencurigakan di depan sebuah kedai dobi di Sepang Putra Selasa lepas. Katanya anggota dari Balai Sungai Pelik ke lokasi untuk membuat pemeriksaan, namun pemandu kereta itu enggan memberikan kerjasama sebelum bertindak melanggar motosikal polis yang diletakkan di tepi jalan dan memecut meninggalkan kawasan berkenaan. Tiada laporan pemberhentian kerja diterima Kementerian Sumber Manusia KSM susulan boikot produk Israel. Menurut Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar, beliau berkata siasatan terperinci akan dilakukan sekiranya terdapat aduan berhubung perkara tersebut. Namun, sebelum ini media tempatan melaporkan terdapat kempen boikot susulan kekejaman rejim Zionis yang memberi kesan terhadap pekerja tempatan serta dakwaan diberhentikan kerja kerana pendapatan syarikat jatuh mendadak. Walau bagaimanapun, setakat ini KSM tidak terima apa-apa laporan berkaitan dengan pembuangan kerja dan setakat ini tiada apa-apa aduan mengenai pemberhentian kerja susulan boikot produk Israel tersebut. Baik, ini pula mengenai dakwaan cetakan senaskah Al-Quran terjemahan bernilai RM500 tidak benar
Kos cetakan senaskah Al-Quran bagi beroperasi mencetak sejuta Al-Quran hanya RM38 dan bukannya RM500 seperti didakwa Ahli Parlimen Bagan Serai, Datuk Idris Ahmad. Dan menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Naim Mohtar, ketika ini kerajaan telah mencetak sebanyak 96,000 naskah Al-Quran terjemahan dengan nilai RM38 senaskah. Malah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2024 pada 13 Oktober lepas mengumumkan peruntukan RM10 juta untuk disalurkan kepada Yayasan Restu bagi operasi mencetak terjemahan Al-Quran dalam bahasa asing utama dunia. Dakwaan yang mengatakan bahawa senaskah Al-Quran terjemahan itu adalah sebanyak RM500 adalah tidak benar. Sebenarnya senaskah Al-Quran tadi itu dengan cetakannya, dengan penghantaran dan agihannya adalah sebanyak RM38 sahaja. Jadi dengan RM38 itu pengiraan saya dengan 10 juta tu mungkin ada dalam 265,000 sekitar macam tu. InsyaAllah pada tahun 2024 yang kita akan cetak. Samun barang kemas. Ini mengenai sebuah video tular samun barang kemas dalam kenderaan. Pihak polis melalui kenyataan Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar SCP Omar Bakhtiar Yaakob memberitahu telah menerima laporan daripada mangsa yang merupakan jurujual emas telah disamun oleh beberapa suspek bersenjatakan parang dan tukul pada 6 November 2023 dan kes itu disiasat di bawah Seksyen 395-397 Kanun Keseksaan kerana melakukan rompak dengan bersenjata atau rompak serta mencuba menyebabkan kematian atau cedera parah boleh dikenakan hukuman penjara yang boleh sampai 20 tahun dan boleh dikenakan hukuman penjara. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan dengan kes ini boleh menyalurkannya kepada Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Daerah Kuala Kangsar. Baik, saudara, waspada dengan tipu helah. Saudara, skamer dah boleh merosakkan pelan percutian anda dan juga keluarga tercinta. Mereka akan sengaja berpura-pura menjadi pemilik hotel dalam aplikasi pelancongan dan menggunakan pautan pitching untuk mencuri maklumat kad peribadi anda. Ingat, informasi anda adalah berharga. Elakkan pautan yang mencurigakan di portal-portal yang tidak sah. Jangan berkongsi maklumat kad anda dalam mesej atau atas talian dan sahkan dengan perkhidmatan pelanggan aplikasi atau terus saja hubungi pihak hotel tersebut sekiranya ada sebarang pertanyaan atau kemusykilan. Awas mengenai skam terkini. Anda pasti pernah menerima mesej seperti ini. Jangan mudah terpedaya dan klik link yang meragukan itu. Data peribadi anda adalah sangat penting. Hubungi Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRC di talian 997 dengan segera sekiranya anda terjebak dalam situasi ini. Masih lagi dalam keselamatan informasi anda. Elakkan menggunakan peringatan bertulis sticky note. Kenapa? Nampalkannya di tempat yang boleh dicapai atau dilihat oleh pihak lain agar kata laluan atau maklumat peribadi anda tidak dilihat dan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab adalah sangat berbahaya. Simpan informasi anda dengan selamat dan lindungi diri dan juga data anda. Baik, saudara, pastikan saya akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana untuk segmen semasa. Stripping Palestinians of land that rightly belongs to them. This constitutes a gross violation of international law. There is also flagrant hypocrisy. Kalau dunia tidak berupaya, ialah dunia mengizinkan pembunuhan ramai-ramai. Bukan kita nak jadi jago atau kita dah peranan. Banyak masalah dalam negara pun Malaysia belum selesai. Jadi orang kata mengapa kita sibuk soal lain, tapi ini tanggungjawab kita. Sebab itu saya ambil waktu menemui sebanyak mungkin tokoh-tokoh daripada GCC tadi. Sengsaraan dialami oleh
masyarakat Gaza itu sudah tahap yang sangat parah. Jadi itu yang kita sepakat tadi bincang, dan pihak Mesir telah berusaha sedaya upaya untuk meningkatkan penyaluran bantuan kemanusiaan. Sebagai negara yang berdaulat, yang akan pertahankan hak, yang akan perjuangkan kebebasan dan kebebasan rakyat Palestin. Hidup Palestin! Hidup Palestin! Hidup Palestin! Palestin merdeka! Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 9 Oktober hingga 30 November 2023 dan di Dewan Negara pada 27 November hingga 14 Disember 2023, 10 pagi sehingga 12 tengah hari di TV1 dan pada 10.05 pagi sehingga selesai persidangan di saluran berita RTM. Baik, saudara, bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih. Segmen semasa kita mulakan dengan kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai isu keanggotaan Parti Keadilan Rakyat PKR dalam Liberal International. Yang Muhammad boleh semak. Kita tidak pernah menjadi anggota. Saya harap jangan dipolitikkan. Kita jadi pada peringkat awal associate. Tetapi oleh kerana ada beberapa keputusan mereka, termasuk mengiktiraf LGBT dan pendirian Israel, kita tidak menjadi ahli. Saya hadir dalam Liberal International Conference. Ini maklumat baru di Kaihara. Saya memberikan ucap utama. Mereka ikuti ucapan saya. Dan Mehdi Akif itu tahniah. Dia kata Anwar hadir dalam Liberal International dan menyatakan pendirian kita yang tegas, menentang kezaliman, memberi hak kepada rakyat dan menyinggung juga tentang Palestin. Dan dalam soal Israel, oleh demikian kita putus hubungan, dan ini dimaklumkan oleh Menteri Komunikasi selaku Ketua Penerangan, dan memaklumkan dikeluarkan. Ya, maknanya ada hak dia. Baik, saudara, skim gaji baharu penjawat awam akan diumum sebelum akhir 2024. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebelum ini tiada kajian menyeluruh mengenai skim gaji penjawat awam dilakukan. Namun, kerajaan ketika ini sedang melaksanakannya melalui kajian sistem saraan perkhidmatan awam SSPA. Semasa pembentangan belanjawan 2024, Perdana Menteri berkata kerajaan mengumumkan pemberian bayaran insentif awal SSPA sebanyak RM2,000 kepada penjawat awam grade 56 dan ke bawah, serta bayaran insentif RM1,000 kepada semua pesara kerajaan termasuk veteran, berpencen dan tidak berpencen, memandangkan kajian itu mengambil masa kerana melibatkan semua jabatan kerajaan di Malaysia. Baik, ini pula mengenai liputan rangkaian 5G capai 73% menjelang akhir tahun ini. Sasaran 80% liputan rangkaian 5G di kawasan penduduk dapat dicapai. Pelaksanaan 5G, program jendela maupun program Point of Presence POP perlu ada penyelarasan menyeluruh dengan kerajaan-kerajaan negeri untuk diselesaikan isu permit, isu fee, isu tanah, kerana ini adalah bukan projek bersifat komersial tapi dia adalah inisiatif kerajaan untuk rakyat.
Minyak masak saudara, harga runcit maksimum minyak masak sawit tulen dalam botol bagi tempoh hari ini hingga 7 Disember kekal. Baik Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kesedaran Hidup KPDN berkata harga minyak masak botol bagi 1 kilogram kekal pada harga RM6.90, 2 kilogram pada RM13.30, 3 kilogram RM19.60 dan 5 kilogram RM30.90 yang ditetapkan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Ini komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat meringankan beban kos sara hidup dan menangani isu kenaikan harga. JBPM siap siaga menghadapi monsun Timur Laut MTL. Unit Bahagian Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM telah mengenal pasti sebanyak 247 lokasi pendaratan pesawat di seluruh negara sebagai persediaan menghadapi monsun Timur Laut MTL yang dijangka bermula Sabtu ini hingga Mac depan. Dan menurut Ketua Jawangan Operasi Udara Bahagian Udara JBPM, Penguasa Bomba Kanan Ruslan Aziz, unit udara akan menumpukan ke semua lokasi pendaratan pesawat berkenaan bagi memastikan operasi menyelamat dan penghantaran bantuan dapat dilakukan dengan cepat dan selamat. 300 anggota APM wilayah Persekutuan siap sedia hadapi banjir bagi menghadapi peralihan monsun Timur Laut. Menurut pengarahnya, Lieutenant Colonel Effendi Ali, ini juga termasuk sekalian lawan APM dan pegawai bersekutu bermula dari operasi menyelamat sehingga ke pasca banjir. Dua aset utama termasuk kekuatan logistik di darat dan di air kini sedia untuk digunakan pada bila-bila masa. Sebanyak 6 buah lori disediakan APM bagi tujuan mengangkat peralatan dan juga penduduk terjejas dari lokasi bencana selain 15 buah ambulans dan 12 buah pacuan 4 roda. Manakala 19 buah bot pelbagai fungsi sedia diguna pakai untuk tujuan mencari dan menyelamat. Baik saudara, polis tingkat keselamatan bagi memastikan dan sukarelawan kita termasuk juga pegawai bersekutu kita untuk kita ke lapangan membantu masyarakat dalam daripada operasi menyelamat hingga ke pasca banjir, insya-Allah. Polis tingkat keselamatan bagi memastikan tiada kejadian pecah rumah di kawasan banjir. Ketua Polis Negeri Selangor, Datuk Husin Umar Han memaklumkan pihaknya akan meningkatkan kawalan keselamatan di kawasan banjir bagi memastikan tiada kejadian pecah rumah berlaku apabila penduduk dipindahkan ke pusat-pusat pemindahan sementara PPS. Pihak polis menasihatkan orang ramai apabila pihak berkuasa seperti polis, bomba ataupun APM mengarahkan mereka berpindah, beri kerjasama untuk berpindahlah lebih awal. Sebab air makin naik, makin sukar untuk kita masuk dan menyelamatkan orang mangsa lah. Dan kita beri jaminan kita akan buat rondaan secara berkala di tempat-tempat yang naik air supaya mengelakkan kejadian-kejadian jenayah lain lah, seperti pecah masuk rumah dan sebagainya. 3 tahun saja lagi untuk Tahun Melawat Malaysia TMM 2026 sasar tarik kemasukan 26.1 juta pelancong asing. Dan menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Ruslan Tan Sri Abdul Rahim, Malaysia menyasarkan untuk menarik 18 juta pelancong menjelang akhir tahun ini sekaligus dijangka akan membawa pulangan pendapatan mencecah RM49.2 bilion. Tahun Melawat Malaysia 2026 menawarkan daya tarikan produk pelancongan seperti eco-pelancongan, inap desa dan juga produk baharu iaitu pelancongan berpengalaman, experiential tourism dengan sasaran 26.1 juta pelancong asing. Polis sedang siasat video gaduh libatkan peniaga rebut pelanggan. Apakah itu? Polis Kelantan mengesahkan menerima 2 laporan bersabit kejadian pergaduhan melibatkan beberapa lelaki dan wanita susulan video tular pergaduhan di kawasan gerai makan laman Pasar Siti Khadijah. Video berdurasi seminit 22 saat itu tular melalui aplikasi WhatsApp dan Ketua Polis Daerah Kota Baru, Assistant Commissioner Polis Muhammad Rusdi Daud dalam satu kenyataan media berkata, laporan berkenaan dibuat pada pukul 8.03 malam tadi berkaitan kejadian berkenaan yang dikatakan berlaku pada petang Selasa dan pihak polis akan menetapkan meneruskan siasatan dan mengesan serta menangkap suspek
yang terlibat dan jika disabitkan kesalahan, semua yang terlibat boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau dikenakan denda atau kedua-duanya sekali. Baik saudara, segmen notifikasi akan menyusul selepas ini. Berehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Betul ke ni? Awak yakin ke? Mana awak dengar semua ni? RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul. Ini baru betul. Tantis fitnah, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari. Ayuh, kita meriahkan sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan 2023 bersama Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saksikan siaran langsung perasmiannya pada 11 November 2023, Sabtu 1.30 tengah hari hanya di TV1 dan rtmclick.rtm.gov.my. Mulakan hari anda dengan informasi terkini. Liputan menyeluruh. Aksi tanpa henti. Bersama kami dalam Berita Pagi 7 pagi, Berita Pagi Sabah 7.10 pagi. Berita Pagi Sarawak 7.20 pagi. Stadium RTM 7.30 pagi dan Kanta 744 7.44 pagi. Kembali lagi bersama saya dalam Pastikan Sahih. Sebelum kita ke segmen notifikasi, kita saksikan dulu pakej Biar Betul yang telah disediakan. Memang saya tunjuk dekat dia. Menteri Agama pula ada kes. Tu yang tak kisah apa saja DAP buat. Jadi memang ada kes sebab pihak polis siasat. Cuma siasatan tersebut tak tahu ke mana. Sama ada siasatan tersebut masih dibuka ataupun ditutup ataupun sebaliknya. Tular di TikTok seorang blogger pro pembangkang mengaitkan Menteri Agama dengan kes berkelakuan tidak senonoh. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan itu fitnah. Sebaliknya, insiden yang didakwa berlaku pada 2020 ketika menteri berkenaan bertugas sebagai hakim adalah palsu. Dakwaan mengatakan kertas siasatan hilang entah ke mana juga adalah tidak berasas. Sebaliknya, ia telah dilengkapkan dan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara. Penelitian Jabatan Peguam Negara juga memutuskan tiada sebarang kesalahan jenayah berlaku. Hujung bulan lalu, Mahkamah Tinggi mengarahkan individu tersebut memadamkan klip video berbau fitnah berkaitan. Bagaimanapun, ia terus dikitar. Terbaru, instruksi dikeluarkan Mahkamah siang tadi bagi menghalang individu sama membuat kenyataan berunsur fitnah sementara menanti penyelesaian kes saman yang difailkan menteri berkenaan. Blogger tersebut turut diarah membayar RM8,000 kepada menteri. Tamatkan rantaian penyebaran fitnah. Tindakan tegas menanti individu terlibat. Terima bahan fitnah atau maklumat palsu? Segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik saudara, ini adalah informasi-informasi terkini untuk pengetahuan anda semua. Ayuh kita mulakan dengan diary rawat. Pada 9 malam ini, kita ada gagal ginjal iaitu derita sepanjang hidup. Pada 9 malam, bersama pengacara kita iaitu Menawar dan juga Abang Nirwan. Daripada itu juga pakar perunding nefrologi UiTM Private Specialist Centre UPSC
Dr. Muhammad Iqbal Abdul Hafiz. Anda juga boleh saksikannya melalui saluran TV1, Berita RTM, saluran 123, MyTV Broadcasting dan juga RTM Click dan juga Facebook Live kami melalui saluran Berita RTM. Dan seterusnya, sambutan Hari Peladang Penternak dan Nelayan Kebangsaan HPPNK 2023 pada 11 November 2023, Sabtu, bertempat di Bulatan Sultan Azlan Shah Meru Ipoh, Mohlah kita, Hari Peladang Penternak dan Nelayan Kebangsaan. Baik saudara, 9 November ini, Khamis, pada hari esok, jualan rahmah bergerak kasih sayang bermula pada pukul 9 pagi sehingga 1 petang dan penyematan harganya sehingga 30% dan pelbagai barangan-barangan keperluan harian, minyak, ayam dan juga ikan, sayur-sayuran banyak sebenarnya hari ini dan juga produk-produk IKS. Harga purata ayam bersih standard mengikut negeri pada 6 November 2023. Baik nasional RM8.21, tapi di Perlis RM8.22 dan juga Kedah RM8.37, Pulau Pinang RM8.48 dan juga anda dapat lihat tertera di talian dapat tengok berapa harga-harga yang telah diturunkan dengan harga standard mengikut negeri-negeri pada 6 November 2023 yang bermula pada 2 hari lepas. KPDN senarai 8 barang di bawah SHMMP di Pavali 2023 yang berkuat kuasa 7 hari bermula 9 November 2023. Baik, bawang merah besar import ada. Bawang merah kecil India tidak termasuk ros dan cili merah, daging kambing biri-biri bertulang import, kacang dal Australia. Kelapa biji harga maksimum di peringkat borong sahaja dan juga kelapa parut harga maksimum di peringkat runcit sahaja dan juga yang penting tomato. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup. Baik, ini pula temu duga terbuka bersama Daihatsu Malaysia Sendirian Berhad. Anjuran Pejabat Perkeso Klang pada 15 dan juga 16 November pada Rabu dan Khamis. Kalau anda berkesempatan, dia bermula pada 9 pagi sehingga 4 petang di DMM Insurance Center. Baik, ini pula palsu ataupun fake mengenai apa yang telah tular di media sosial dan juga di WhatsApp ya. Sekiranya anda ternampak atau tersuntik satu mesej-mesej yang tidak benar, anda terus mengikuti sepatuan yang benar-benar dan terus pergi ke benda yang terpenting. Baik saudara, hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan saya untuk edisi hari ini sudah sampai ke penghujungnya. Kami bersiaran pada hari Isnin sampai Khamis jam 2.30 petang di saluran TV1 dan juga Berita RTM serta aplikasi Berita RTM. Saya Nur Zamri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Dari sungai ke segara Palestin, pasti merdeka.